Bayangkan sebuah ladang babi di pinggir Bandar Johor Bahru. Dari luar ia kelihatan seperti ladang biasa dengan kandang babi, bau yang kuat dan bunyi bising haiwan. Tetapi di sebalik pagar dawai berduri dan gudang yang gelap, terdapat rahasia gelap yang membuat sesiapa sahaja yang mendengarnya akan berasa ngeri. Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh wanita muda miskin dari kawasan pedalaman telah datang untuk bekerja di sini dan kemudian tiba-tiba hilang tanpa jejak. Tiada hubungan, tiada siapa yang ditemui. Penduduk kampung hanya boleh berbisik dan bergosip. Polis tempatan menganggapnya sebagai perkara kecil dan kebenaran terus tertimbus di bawah bau busuk di malam hari. Tetapi segala-galanya berubah apabila seorang wanita tua dari Sarawak dengan langkah goyah tetapi hati yang dipenuhi semangat ibu datang mencari anak perempuannya yang telah pergi dan tidak pernah pulang. Semua orang menyangka dia hanya berpikir terlalu banyak, tetapi naluri seorang ibu tidak pernah tersilap. Dari perjalanan kecil inilah tirai misteri mula terungkap, membawa kita kepada kisah yang mendebarkan, menyedihkan dan membuka mata tentang bagaimana kegelapan boleh bersembunyi di sebalik wajah manusia yang tenang. Dan bagaimana kasih sayang seorang ibu boleh menggegarkan rahasia yang paling gelap untuk didedahkan. Suatu malam pada bulan November tahun 2023, langit di atas kawasan Johor Bahru dipenuhi dengan awan gelap. Angin dari sawah padi bertiup dengan kuat membawa kelembapan sejuk yang menusuk tulang. Hujan mula turun renyai-renyai, dan dalam sekelip mata bertukar menjadi hujan lebat yang menimpa bumbung zinc rumah-rumah di kampung baru seperti malam-malam hujan yang lain. Orang ramai memilih untuk menutup pintu rumah mereka rapat-rapat, menyalakan lampu minyak kecil, dan menunggu hari baharu tiba. Tetapi malam itu berbeza. Di tengah-tengah bunyi hujan yang menenggelamkan semua deria, tiba-tiba terdengar jeritan nyaring. Ia adalah jeritan yang dipenuhi dengan keputusasaan. Suara itu pendek, tajam, dan kemudian hilang seolah-olah dicekik. Dalam kesejukan malam itu, ia bukan suara babi, bukan suara orang yang bergaduh, tetapi jeritan yang membuatkan bulu roma meremang. Beberapa penduduk kampung yang masih belum tidur perlahan-lahan membuka tingkap mereka untuk melihat ke arah suara itu. Kilat menyambar dan mendedahkan pagar dawai berduri yang mengelilingi ladang Ah Chong, milik seorang lelaki bernama Encik Ah Chong. Tetapi hujan yang semakin lebat menelan segala-galanya dengan cepat. Selepas itu, yang terdengar hanyalah bunyi babi yang meraung dengan gila, bercampur dengan bunyi hujan yang tidak henti-henti. Keesokan paginya, hujan mula reda. Jalan tanah bertukar menjadi lumpur. Seorang penduduk kampung yang berjalan melepasi ladang itu terpaksa berhenti. Matanya melihat sesuatu di atas tanah. Kesan panjang berwarna merah gelap, bercampur lumpur. Ia kelihatan seperti kesan darah yang disebabkan oleh menyeret sesuatu yang berat. Kabar angin merebak dengan cepat dari kedai kopi di sudut kampung hingga ke pasar pagi. Orang ramai mula berbisik. Semalam ada bunyi yang pelik di ladang Ah Chong, kata seorang peniaga. Pagi ini ada kesan darah juga, tambah seorang lagi. Wajah semua orang dipenuhi dengan syak wasangka dan nama Ah Chong serta-merta menjadi topik perbualan. Ah Chong ialah seorang lelaki dalam lingkungan umur 50-an, bertubuh kurus dengan mata yang sukar dibaca. Orang di kawasan itu memberinya gelaran Ah Chong 3 senyap, yang bermaksud apa sahaja yang berkaitan dengannya biasanya berakhir dengan senyap dan hilang tanpa jejak. Terdapat banyak perkara aneh tentangnya. Walaupun menternak beratus-ratus ekor babi, dia dikenali sebagai seorang vegetarian yang tidak pernah menyentuh daging. Dia sering mengambil pekerja wanita dari luar kawasan, tetapi yang peliknya, dia jarang mengambil pekerja tempatan. Ladangnya juga mempunyai suasana yang menyeramkan, dan babi mengeluarkan bau busuk. Tetapi rumah utama Ah Chong sangat bersih dan kemas sehingga terasa dingin, seolah-olah tempat yang tidak bernyawa. Beberapa penduduk kampung mendakwa pernah melihat pemandangan yang aneh. Ada yang mengatakan bahwa pada malam hujan lebat, mereka sering melihat Ah Chong menolak kereta sorong yang ditutup dengan kain terpal hitam ke belakang ladang. Ada yang mendengar bunyi mesin yang kuat pada pukul 2 atau 3 pagi. Tetapi setiap kali habar angin ini timbul, semuanya kembali senyap. Tiada siapa yang berani bertanya secara langsung atau mendekat, dan kini kesan darah di hadapan ladang itu menambah lagi ketakutan mereka, seolah-olah memberi amaran bahwa ada sesuatu yang lebih gelap bersembunyi di sebalik dinding zinc dan dawai berduri Ah Chong. Tetapi bagi seorang wanita tua di bahagian lain negara itu, tanda yang tidak menyenangkan ini bukan sekadar habar angin. Di Sarawak, seorang wanita tua bernama Mak Cik Limah telah terputus hubungan dengan anak perempuannya yang bongsu bernama Siti selama berbulan-bulan. Siti telah pergi bekerja di ladang Ah Chong. Dia adalah seorang ibu tunggal yang terpaksa meninggalkan rumah untuk menyara anak kecilnya. Tiba-tiba, Siti tidak pernah menelepon semula, tidak pernah menghantar uang, dan pada malam jeritan itu kedengaran di kampung baru, ia mungkin suara terakhir Siti yang memanggil ibunya dalam ketakutan.
Pagi selepas hujan lebat berhenti, jalan tanah yang menuju ke ladang Ah Chong dipenuhi lumpur. Tetapi ada sesuatu yang membuatkan penduduk kampung baru berhenti di hadapan pagar dawai berduri yang tinggi itu. Terdapat kesan darah gelap panjang, jelas kelihatan walaupun sebahagiannya bercampur dengan lumpur. Kesan itu menandakan seolah-olah sesuatu yang berat telah diseret keluar dari kawasan ladang pada malam sebelumnya. Berita ini merebak dengan cepat dari mulut ke mulut, dari sawah padi ke kedai makanan, dari pasar pagi ke rumah-rumah. Orang ramai berbisik bahwa semalam ada jeritan aneh yang datang dari ladang itu, dan kini terdapat kesan darah yang tidak dapat dijelaskan. Semua cerita menunjuk kepada satu nama yang telah lama membuat orang berasa curiga, Encik Ah Chong. Ah Chong dikenali sebagai seorang lelaki dalam lingkungan umur 50-an, bertubuh kurus, dengan wajah yang datar dan mata yang sukar untuk difahami. Dia bukan orang asing, dia dilahirkan dan dibesarkan di kampung ini. Tetapi semakin meningkat umurnya, semakin pelik tingkah lakunya, dan orang ramai menjauhkan diri daripadanya. Dia mempunyai ladang babi yang besar dengan beratus-ratus ekor babi yang perlu dijaga. Pendapatan daripada penjualan babi membolehkannya menjalani kehidupan yang selesa, tetapi orang ramai sering bercakap tentang keanehannya daripada kejayaannya. Mereka memanggilnya dengan gelaran Ah Chong Tiga Senyap, yang bermaksud apa sahaja yang berkaitan dengannya akan tenggelam tanpa jejak. Terdapat 3 perkara yang menyebabkan gelaran ini melekat padanya. 1. Dia seorang vegetarian walaupun mencari rezeki dengan menternak babi. 2. Dia sering mengambil pekerja wanita dari luar kawasan dan hampir tidak pernah mengambil pekerja tempatan. Dan 3. Ladangnya sering sunyi dan menyeramkan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu di sebalik pagar dawai berduri. Beberapa penduduk kampung secara rahasia menyimpan cerita yang lebih membimbangkan. Puan Minah, pemilik gerai makanan kecil berhampiran pintu masuk ladang itu, sering melihat Ah Chong menolak kereta sorong pada tengah malam pada malam hujan lebat. Kereta sorong itu ditutup dengan kain terpal hitam, dan arah yang ditujunya sentiasa ke belakang ladang, ke arah kolam yang dikelilingi oleh rumpun buluh tebal. Setiap kali dia melihatnya, hati Puan Minah berdegup kencang, tetapi dia memilih untuk berdiam diri karena suaminya selalu mengingatkannya supaya tidak mencampuri urusan orang lain, lebih baik berdiam diri. Ada juga Pak Cik Din, seorang petani yang sawahnya bersebelahan dengan ladang itu, yang sering mendengar bunyi mesin yang kuat kira-kira pukul 2 atau 3 pagi. Bunyi itu menyerupai mesin pengisar atau mesin pengadun yang berfungsi untuk masa yang lama, tetapi yang peliknya, pada waktu pagi tidak ada kesan kerja baharu, tiada makanan babi yang telah diproses, tiada bahan mentah baharu yang masuk. Dia hanya boleh membuat spekulasi dan kemudian menutup telinganya dengan kain kerana ketakutan. Semua cerita ini membuatkan suasana di kampung itu berasa tidak selesa. Penduduk kampung tidak berani berjalan berhampiran ladang itu pada waktu malam. Kanak-kanak dilarang bermain berhampiran pagar dawai berduri. Ibu-ibu mengingatkan anak perempuan mereka supaya menjauhi Ah Chong. Tetapi di sebalik ketakutan itu, rasa ingin tahu semakin bertambah. Setiap kali hujan turun, orang ramai teringat jeritan misteri pada malam itu. Setiap kali angin membawa bau busuk dari kandang babi, mereka berasa seolah-olah ada roh yang coba berkomunikasi. Ah Chong sendiri masih senyap, masih muncul dengan wajah yang datar, kadang-kadang menyapa dengan senyuman tipis yang membuatkan orang ramai berasa seram. Dia masih menjalani kehidupan seolah-olah tiada apa yang berlaku, tetapi di mata penduduk kampung, semakin jelas bahwa dia menyembunyikan rahasia gelap. Kesan darah yang ditinggalkan di hadapan ladang hanyalah permulaan, tanda kecil sesuatu yang jauh lebih besar. Penduduk kampung mungkin memilih untuk berbisik tanpa berani melakukan apa-apa, tetapi bagi seorang wanita tua bernama Mah Cik Limah di Sarawak, tanda yang tidak menyenangkan ini bukan lagi sekadar cerita. Anak perempuannya, Siti, bekerja di ladang itu, dan naluri seorang ibu memberitahu dengan jelas bahwa bahaya sedang mengancam anak perempuannya yang bongsu. Di Sarawak, terdapat seorang wanita tua bernama Mak Cik Limah. Umurnya 65 tahun, rambutnya putih sepenuhnya, badannya mula membongkok akibat bekerja keras sepanjang hidupnya. Dia tinggal di rumah kayu kecil yang bumbungnya sering bocor setiap kali hujan lebat. Hidupnya serba kekurangan tetapi jiwanya masih menyala hanya karena satu sebab, anak perempuannya yang bongsu, Siti. Siti ialah seorang ibu tunggal. Suaminya meninggal dunia akibat kemalangan di tempat kerja, meninggalkan dia bersama seorang anak lelaki kecil. Sejak itu, hidup Siti dipenuhi dengan perjuangan. Dia melakukan semua jenis pekerjaan, daripada mencuci pakaian untuk jiran hingga membantu di restoran, hanya supaya anaknya tidak mengalami kesusahan. Tetapi pada malam yang panjang, dia sering menghabiskan masa bersama ibunya, menatap siling yang bocor dan berbisik, "Mak Siti nak baiki rumah ni. Siti nak anak ada masa depan yang lebih baik."
Pada awal tahun 2023, terdapat berita daripada seorang jiran yang baru pulang dari Johor Bahru, ada ladang babi besar, namanya Ladang Ah Chong. Dia sedang mencari pekerja wanita. Gaji lebih baik daripada bekerja sambilan di kawasan kita. Siti berpikir panjang dan akhirnya membuat keputusan untuk pergi. Dia berkata kepada ibunya dengan suara yang lembut, "Mak, tolong jagakan cucu." Siti pergi tak lama. Kalau Siti dapat kumpul duit yang cukup, Siti akan cepat balik. Kita boleh baiki rumah dan cucu boleh belajar tinggi-tinggi. Makcik Limah berasa sedih, tetapi dia tahu dia tidak boleh menghalang anak perempuannya. Dengan mata berkaca, dia hanya berkata, "Jaga diri baik-baik, nah. Jangan mudah percaya pada orang. Ingat rumah nih sentiasa tunggu kamu." Hari keberangkatan tiba. Siti menyandang beg kecil yang mengandungi beberapa helai pakaian dan gambar anaknya. Dia tersenyum walaupun air matanya mengalir. "Mak, doakan Siti. Siti akan kembali." Makcik Limah memegang tangan anak perempuannya erat-erat, seolah-olah tidak mahu dia pergi kemana-mana. Pada bulan-bulan pertama, Siti masih menelepon balik dengan kerap. Dia menceritakan tentang pekerjaannya, memberi makan babi, membersihkan kandang. Walaupun penat, dia masih berjuang. Dia juga menghantar uang balik sedikit, cukup untuk membeli beras dan membaiki sebahagian daripada bumbung. Tetapi apabila memasuki bulan keempat, panggilan mulai jarang, dan pada bulan kelima, dia terputus hubungan sepenuhnya. Pada mulanya, Makcik Limah coba menenangkan dirinya. Mungkin dia sibuk kerja, atau mungkin telepon rosak, bisiknya pada diri sendiri. Tetapi malam demi malam, hatinya semakin resah. Suatu malam, dia bermimpi bahwa Siti sedang menangis di tempat yang gelap yang dipenuhi dengan bunyi yang bising. Wajah anak perempuannya pucat, matanya dipenuhi dengan permohonan bantuan. Makcik Limah terjaga dengan terkejut, peluh membasahi badannya. Nalurinya memberitahu bahwa ada sesuatu yang buruk telah berlaku. Jiran-jiran coba memujuk. Ada yang mengatakan bahwa Siti mungkin telah berkahwin baharu, atau dia mungkin telah memilih untuk memulakan hidup baharu. Tetapi Makcik Limah tidak mau percaya. Dia mengenali anak perempuannya dengan baik. Dia tahu betapa Siti mencintai anak lelakinya. Mustahil dia akan pergi tanpa memberitahu. Mustahil dia akan meninggalkan ibu dan anaknya begitu sahaja. Akhirnya dengan uang simpanannya yang terakhir, Makcik Limah membuat keputusan yang besar. Dia membeli tiket bas malam yang menuju ke Johor Bahru, dan kemudian menaiki bas ke kawasan pedalaman. Di dalam bagnya hanya ada sehelai pakaian, gambar kecil Siti, dan doa yang tidak pernah berhenti diucapkan sepanjang perjalanan. Perjalanan dari Sarawak ke Johor Bahru bukanlah mudah bagi seorang wanita tua yang berusia 65 tahun. Malam itu, Makcik Limah menaiki bas yang sesak dan berhawa dingin. Udara di dalam bas itu panas, dan tempat duduknya yang keras membuatkan punggungnya sakit. Dia tidak dapat melelapkan mata. Pikirannya berlegar di sekitar wajah Siti. Di pangkuannya, dia memeluk beg kecil yang mengandungi pakaian dan gambar anak perempuannya yang telah mula lusuh karena sering dikeluarkan. Apabila hampir subuh, bas tiba di terminal bas. Hiruk-pikuk orang ramai bercampur dengan bunyi hon kereta yang bergema. Dengan langkah yang perlahan, Makcik Limah turun dari bas. Matanya lesu, tetapi keazamannya masih menyala. Angin sejuk bertiup ketika dia menaiki bas ke Johor Bahru. Selepas tiba di Johor Bahru, dia masih perlu meneruskan perjalanan ke daerah yang jauh. Dia menaiki bas mini, duduk di tengah-tengah bakul sayur dan beg perjalanan lama milik penumpang lain. Jalan itu berliku melalui sawah padi dan kampung, tetapi matanya tidak pernah beralih daripada tingkap, berharap untuk melihat jejak Siti. Tetapi yang dilihatnya hanyalah jalan panjang yang sunyi. Lewat petang, dia tiba di kampung baru. Dari jauh, dia dapat melihat bumbung zinc besar dan pagar dawai berduri yang mengelilingi ladang Ah Chong. Bau menusuk dari kandang babi serta-merta sampai ke hidungnya, membuatkan dia berasa loya. Dengan tangan yang terketar-ketar, dia berdiri di hadapan pintu ladang, memegang gambar Siti dan memanggil dengan perlahan, "Siti, kamu ada di dalam?" Panggilannya tenggelam dalam bunyi babi yang meraung. Tidak lama kemudian, pintu besi berat berkarat itu terbuka dengan bunyi berderit. Seorang lelaki kurus berjalan keluar. Wajahnya datar. Matanya dingin. Encik Ah Chong. Dia berdiri diam seketika, merenung Makcik Limah dari kepala hingga kaki, dan kemudian bertanya dengan suara yang datar. "Cari siapa, Makcik?" Dengan suara yang terketar-ketar, Makcik Limah menjawab, "Saya Ibu Siti. Anak perempuan saya bekerja di sini. Saya datang dari jauh, nak jumpa dia." Ah Chong diam seketika dan kemudian membuka pintu dengan lebih luas. "Masuk, duduk dulu, Makcik. Kita bincang." Halaman depan ladang itu becak dengan air hujan yang bertakung.
Bau busuk dari kandang babi bercampur dengan udara lembab, tetapi rumah utama yang terletak di tengah-tengahnya bersih secara luar biasa. Lantainya digilap, setiap sudut disusun dengan terlalu teratur, membuatkan ia terasa dingin dan tidak selesa seperti bilik yang tidak bernyawa. Di ruang tamu yang ringkas, Ah Chong menuangkan teh panas dan menghulurkan cawan itu kepada tetamunya. Dengan suara yang lembut tetapi tanpa perasaan, dia berkata Siti sudah tak ada di sini. Dia dah ikut pemandu lori ke Malaysia sana. Dia kata ada kerja yang lebih baik. Dia pergi dengan tergesa-gesa, tak sempat nak ucapkan selamat tinggal. Dia cuma kirim salam. Tangan Mak Cik Limah terketar-ketar hingga hampir menjatuhkan cawan. Air matanya mengalir. Mustahil. Anak saya takkan pergi macam tuh. Dia ada anak kecil yang tunggu di rumah. Dia terlalu takut untuk ikut orang asing. Mustahil dia akan pergi tanpa memberitahu. Ah Chong tersenyum tipis, matanya kosong. Saya cuma cakap apa yang dia cakap. Kalau Mak Cik tak percaya, saya tak tahu nak buat macam mana. Setiap kata yang keluar dari mulut lelaki itu seperti pisau yang menghiris hati. Naluri seorang ibu menolak sepenuhnya. Dia mengenali Siti dengan baik. Dia tahu bahwa anak perempuannya tidak akan meninggalkan ibu dan anaknya tanpa mengucapkan selamat tinggal. Semakin dia mendengar, semakin dia merasakan bahwa Ah Chong menyembunyikan sesuatu. Lelaki itu bangun, memberi isyarat bahwa perbualan telah berakhir. Maaf ya, Mak Cik. Saya ada kerja nak buat. Kalau tak ada apa-apa lagi, silakan balik. Dia berjalan keluar, meninggalkan Mak Cik Limah yang duduk lemah, menatap cawan teh yang sejuk. Dengan langkah yang goyah, dia berjalan keluar. Pintu besi itu tertutup di belakangnya dengan bunyi berderit yang membuatkan bulu romanya meremang. Hujan mula turun semula, membasahi wajahnya yang berlinangan air mata. Dia merenung pagar dawai berduri yang tinggi itu lama-lama dan memeluk gambar Siti erat-erat. Dalam hatinya, dia bersumpah, Mak tahu kamu masih ada di sana. Mak takkan balik selagi tak jumpa kamu. Malam itu dia menginap di bilik sewa yang murah berhampiran pasar di bandar itu. Badannya lesu, tetapi pikirannya masih berputar. Setiap kali hujan menimpa Bumbung Zinc, dia teringat cerita penduduk kampung tentang jeritan pada malam hujan. Dia tidak dapat melelapkan mata. Dia hanya tahu bahwa esok, walaupun seorang diri, dia akan mula mencari kebenaran sendiri. Keesokan harinya, badan Mak Cik Limah masih lesu akibat perjalanan jauh, tetapi keazamannya tidak padam. Dia bangun awal di bilik sewa kecil berhampiran pasar itu. Hujan semalam masih meninggalkan kelembapan di udara. Jalan dipenuhi lumpur. Dengan gambar Siti di tangannya, dia berjalan ke balai polis daerah itu, berharap ada seseorang yang sudi membantu. Balai polis itu merupakan bangunan simen yang ringkas. Cat di dinding mula mengelupas. Terdapat kerusi kayu lama yang diletakkan di hadapan balai. Beberapa orang pegawai polis sedang duduk menghirup kopi dengan selesa. Dengan langkah yang teragak-agak, Mak Cik Limah berjalan masuk dan menyapa. Maaf ya, Encik Polis. Saya nak cari anak perempuan saya. Namanya Siti. Dia bekerja di ladang Ah Chong, tapi dah beberapa bulan tak dapat dihubungi. Dia mengeluarkan gambar yang renyuk dari bagnya, menghulurkannya dengan tangan yang terketar-ketar. Seorang pegawai polis muda mengambil gambar itu dan melihatnya sekilas, kemudian mengangkat bahunya. Mak Cik, kalau pekerja wanita, terutamanya orang luar, hilang tanpa memberitahu, itu perkara biasa. Mungkin dia lari ikut lelaki atau dia pindah kerja tempat lain. Saya jumpa kes macam ni selalu. Kata-kata itu seperti tukul yang menimpa hati ibu Mak Cik Limah. Dia merenung pegawai itu dengan mata yang berair. Tak, Encik Polis. Anak saya bukan orang macam tuh. Dia ada anak kecil. Dia takkan pergi kemana-mana tanpa memberitahu. Suaranya tersekat, hampir tersedak karena teresak. Tetapi seorang pegawai lain tersenyum tipis. Mak Cik ramai wanita yang pilih jalan hidup sendiri. Kalau ada masalah betul, keluarga dia mesti buat laporan polis. Selagi tak ada bukti, kami tak boleh buat apa-apa. Hati Mak Cik Limah hancur. Dia berharap akan mendapat simpati, tetapi yang ditemuinya hanyalah sikap dingin dan tidak peduli. Dengan langkah yang tidak bermaya, dia berjalan keluar dari balai polis. Kelembapan di udara bercampur dengan titisan hujan yang menimpa wajahnya membantu menyembunyikan air mata yang tidak dapat ditahannya. Baginya, kesakitan ini lebih teruk daripada perjalanan jauh yang baru dilaluinya. Di luar balai polis, dia berhenti seketika, mendongak melihat langit yang gelap, dan kemudian berbisik kepada dirinya sendiri, kalau mereka tak tolong, saya akan cari sendiri. Sejak hari itu, selama hampir seminggu penuh, dia berjalan di seluruh kampung, memegang gambar Siti ke setiap tempat. Dia pergi bertanya di kedai makanan, di pasar basah, di sawah padi.
Soalan yang sama diulang berkali-kali dengan suara yang serak. Pernah nampak budak nih? Dia kerja di ladang Ah Chong. Ada yang cepat-cepat menggelengkan kepala, seolah-olah takut untuk bercakap. Ada yang memandang dengan rasa kasihan. Ada juga yang menasihatinya supaya mengalah, mengatakan bahwa lebih baik bertenang. Tetapi dia tidak mahu mengalah. Walaupun suaranya lemah, tetapi matanya masih penuh dengan harapan. Lambat laun, bisikan mula kedengaran. Seorang peniaga nasi campur di pasar menundukkan kepalanya dan berbisik, "Saya tak tahu banyak, Makcik." Tapi sebelum ini ada seorang wanita lagi yang datang kerja kat situ, namanya Maya. Dia pun hilang macam tu juga, tak pernah balik lagi. Pada malam berikutnya, di sebuah kedai makanan kecil, seorang lelaki tua sedang menghirup arak. Dia berkata dengan suara yang perlahan, "Saya pernah dengar bunyi yang pelik masa hujan lebat, macam bunyi orang menjerit dari arah ladang. Tapi lepas tu senyap terus. Ada orang kata ada lebih daripada seorang pekerja wanita yang masuk dan tak pernah keluar lagi." Makcik Limah mendengar dengan hati yang berdebar-debar. Serpihan cerita ini seperti teka-teki yang menakutkan. Semakin dia bertanya, semakin banyak bisikan yang didengarnya. Ada yang mengatakan bahwa pekerja-pekerja itu telah pergi bekerja di luar negara, ada juga yang percaya bahwa mereka telah hilang di ladang. Pada suatu petang, Puan Minah, pemilik kedai makanan berhampiran pintu masuk ladang itu, akhirnya datang kepadanya. Dengan suara yang terketar-ketar, dia berkata, "Makcik, saya nampak sesuatu selalu, tapi saya tak berani nak cerita." Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Selalunya saya nampak Encik Ah Chong tolak kereta sorong yang bertutup dengan kain terpal hitam pada tengah malam masa hujan lebat. Arah yang ditujunya sentiasa ke belakang ladang, ke arah kolam. Saya tak tahu apa ada di dalam tu, tapi setiap kali saya nampak, bulu roma saya meremang." Badan Makcik Limah terasa tidak bermaya. Kata-kata itu tertanam jauh di dalam hatinya. Dia memegang tangan Puan Minah erat-erat, suaranya terketar-ketar. "Terima kasih, Nak. Walaupun sikit, tapi ia sangat bermakna untuk saya." Malam itu di bilik sewa yang ringkas, dia duduk seorang diri, menatap gambar Siti. Bisikan yang didengarnya berlegar di dalam kepala. Wanita yang hilang jeritan pada malam hujan, kereta sorong misteri. Semua petunjuk menunjuk ke satu tempat, ladang Ah Chong. Dia sadar bahwa jalan di hadapannya akan menjadi semakin sukar, tetapi dia juga tahu bahwa naluri seorang ibu tidak pernah tersilap. Jika semua orang memilih untuk berdiam diri, dia akan menjadi orang yang bersuara. Walaupun hanya suara serak seorang wanita tua. Selama hampir seminggu penuh, Makcik Limah berjalan di seluruh kampung dengan gambar Siti, bertanya dari seorang ke seorang. Kisahnya merebak dari pasar ke kedai makanan, dari bisikan jiran ke telinga orang di luar kampung. Pada mulanya, orang ramai menganggapnya sebagai kisah seorang ibu tua yang putus asa, tetapi apabila masa berlalu, orang ramai mula menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak kena di sebalik kehilangan pekerja wanita di ladang Ah Chong. Akhirnya, berita ini sampai ke telinga penolong penguasa polis Saravanan, timbalan Ketua Balai Polis Daerah Johor Bahru. Saravanan dikenali sebagai seorang pegawai polis yang teliti dan berhati-hati. Usianya yang 45 tahun dipenuhi dengan pengalaman dalam pelbagai kes. Di kalangan orang bawahannya, dia dianggap sebagai seorang penyiasat yang tidak pernah berpuas hati dengan jawaban separuh jalan. Pada suatu petang, dia menerima laporan secara langsung daripada seorang anggota polis peronda di kawasan itu tentang seorang wanita tua dari Sarawak yang telah mencari anak perempuannya selama beberapa hari tanpa henti. Pada mulanya, Saravanan mendengar dengan wajah yang datar, tetapi apabila dia mendengar bahwa bukan hanya seorang, tetapi ada beberapa wanita lain yang hilang selepas bekerja di ladang yang sama, matanya mengecil. Ingatannya kembali kepada satu kes 5 tahun yang lalu. Seorang pekerja wanita telah hilang tanpa jejak selepas datang bekerja di kawasan itu juga. Kes itu tidak pernah diselesaikan. Hatinya mula berasa tidak tenang. Malam itu Saravanan duduk di pejabatnya untuk masa yang lama, merenung file laporan yang bertimbun, tetapi pikirannya melayang kepada kisah Makcik Limah. Dia membayangkan seorang wanita tua berjalan ke sana-sini, dengan gambar anak perempuannya, ditolak oleh pegawai, tetapi masih bertekad untuk mencari. Jika naluri seorang ibu begitu kuat, mesti ada sesuatu. Gumamnya pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, Saravanan memanggil 2 orang pegawai penyiasat yang dipercayainya. "Saya nak kamu semak maklumat semua pekerja di ladang Ah Chong sejak 5 tahun yang lalu. Nama, alamat, tempat asal, dan status mereka sekarang. Jangan ikut saluran rasmi dulu. Kita buat senyap-senyap." Dia tahu bahwa jika mereka bergerak secara terbuka, maklumat mungkin bocor. Pasukan penyiasat mula bekerja serta-merta.
Mereka pergi ke pejabat ketua kampung untuk melihat senarai penduduk yang berpindah masuk dan kemudian menyemak maklumat pendaftaran di pelbagai daerah di kawasan pedalaman. Hari-hari itu dipenuhi dengan perjalanan jauh, fotokopi, dan perbualan ringkas dengan keluarga yang sedang menunggu kabar. Hasil semakan awal membuatkan Saravanan terkejut. Dalam tempo 5 tahun yang lalu, terdapat sekurang-kurangnya 16 wanita yang pernah bekerja di ladang Ah Chong. Mereka datang dari Sarawak, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, dan Selangor. Semuanya kawasan yang miskin. Corak cash mereka sama. Pada peringkat awal bekerja, mereka masih berhubung dengan keluarga, menghantar uang balik sedikit, tetapi kemudian komunikasi beransur-ansur hilang. Selepas itu, tiada siapa yang pernah pulang lagi. Saravanan menutup file laporan itu dengan wajah yang tegang. 16 orang dan semua hilang macam tuja, katanya dengan perlahan. Ini bukan kebetulan. Dia memanggil pasukan penyiasat semula. Pergi jumpa keluarga mereka. Dengar cerita daripada mulut mereka sendiri. Saya nak tahu apa lagi yang sama. Beberapa hari kemudian, pasukan kecil Saravanan telah melawat rumah keluarga mangsa di Johor. Seorang wanita tua menangis teresak-esak menceritakan tentang anak perempuannya yang pergi bekerja di Johor Bahru dengan janji akan pulang dengan uang yang banyak, tetapi kemudian hilang tanpa jejak. Di Melaka, seorang adik lelaki masih menyimpan mesej terakhir kakaknya. Pekerja kat ladang ni pelik-pelik, menakutkan. Di Negeri Sembilan, seorang bapak duduk di beranda rumah, menunggu anak perempuannya yang tidak pernah kembali. Semua cerita ini menyentuh hati Saravanan. Koraknya jelas, harapan pada mulanya, dan kemudian komunikasi hilang. Hampir setiap keluarga mengakui pernah mendengar alasan yang sama daripada orang di sekeliling, bahwa anak perempuan mereka telah lari ikut lelaki ke Malaysia atau telah pergi bekerja di tempat lain secara senyap. Saravanan berkerut. Alasan itu terlalu sama, terlalu teratur, seolah-olah ayat yang telah dihafal. Dia mencatat di dalam buku notanya, cerita ke Malaysia, corak pengalihan perhatian, tiada bukti perjalanan yang sebenar. Malam itu, dia membuka buku kerjanya dan menulis, Ladang Ah Chong, Pusat Mangsa. 16 orang hilang selepas bekerja 3 hingga 4 bulan. Alasan yang sama, pergi ke Malaysia. Tidak munasabah. Semakin dia menulis, semakin yakin dia bahwa ini bukan hanya kes orang hilang, tetapi ia adalah peristiwa yang berkaitan secara sistematik dan seseorang sedang menutup jejak dengan sengaja. Tetapi dia tahu bahwa membuat tuduhan tanpa bukti adalah tidak bermakna. Dia memerlukan strategi. Dia merenung peta kampung baru di atas meja, menandakan lokasi ladang. Kita akan korek cerita nih, katanya dengan perlahan, tapi kena buat perlahan-lahan. Kena ada bukti yang tak dapat dinafikan. Sementara itu, di bilik sewa kecilnya, Macik Limah masih menghabiskan malam dengan berdoa, memeluk gambar Siti. Dia tidak tahu bahwa usahanya yang kecil telah mengetuk pintu hati seorang pegawai polis, dan telah mencetuskan penyiasatan besar. Di satu pihak, Saravanan merenung langit malam Johor yang dipenuhi bintang. Dia berasa seolah-olah sedang berlumba dengan masa. Jika dia lambat, bukan sahaja Siti yang akan hilang, tetapi peluang terakhir untuk mendedahkan misteri gelap ini juga akan hilang. Pagi itu di Balai Polis Daerah Johor Bahru, penolong penguasa polis Saravanan menerima sampul surat yang dimeteraikan daripada ketuanya. Dengan jari yang terketar-ketar, dia membukanya dan membaca surat yang hanya beberapa baris tetapi bermakna besar. Meluluskan waran geledah rasmi Ladang Ah Chong. Saravanan menghembus nafas panjang seolah-olah beban berat telah dilepaskan dari bahunya, tetapi di wajahnya tidak ada kelegaan, hanya kebimbangan. Waran dah keluar, katanya kepada pasukannya, tapi ini baru permulaan. Bahagian yang paling sukar adalah memastikan kita masuk dengan selamat dan Siti keluar dengan selamat. Pada hari itu, mesyuarat perancangan strategi diadakan di dalam bilik tertutup. Saravanan membuka peta besar ladang itu, menandakan laluan, pagar dawai berduri, lokasi bilik sewa pekerja, dan kandang utama. Kita akan masuk masa subuh, masa mereka paling leka. Pasukan pertama akan mengawal pintu depan, pasukan kedua akan mengepung belakang dekat dengan kolam, dan pasukan ketiga akan membersihkan bilik sewa pekerja. Misi yang paling penting adalah menyelamatkan Siti dan pekerja-pekerja lain. Seorang pegawai muda mengangkat tangan. Encik, kalau Ah Chong melawan. Saravanan merenungnya tajam. Kalau melawan, kita kena lumpuhkan dia. Tapi ingat, kita nak dia hidup-hidup supaya dia buka mulut. Dia menambah, pasukan perubatan akan bersiap sedia di luar. Kita tak tahu apa yang akan kita jumpa kat dalam tuh. Sementara itu, di dalam ladang Ah Chong, Siti dapat merasakan sesuatu yang berubah. Sejak beberapa hari yang lalu, Ah Chong semakin lama merenungnya tanpa berkata apa-apa. Renungan itu dipenuhi dengan syak wasangka membuatkan dia sesak nafas.
Malah pekerja-pekerja lain mula menjauhinya seolah-olah takut dihukum bersama. Malam itu Siti duduk di atas tikar dengan badan yang menggeletar. Dia terdengar bunyi tapak kaki Ah Chong berjalan ke sana kemari di luar bilik sewanya lebih lama daripada biasa. Kadang-kadang dia terdengar bunyi kunci bergesel seolah-olah pintu sedang diperiksa satu persatu. Siti berbaring, berpura-pura tidur tetapi matanya masih terbuka, menatap siling yang gelap. Di luar, hujan lebat menimpa Bumbung Zing. Ladang itu seolah-olah diliputi oleh tabir malam yang tebal. Bau busuk datang bersama angin menusuk hidung Siti. Dia memeluk buku nota kecil di dadanya. Esok lagi, ya Allah. Tolong bagi aku keluar dari sini. Tiba-tiba, pintu bilik sewa pekerja dibuka dengan kuat. Cahaya lampu suluh menyinari bilik itu, membuatkan wanita yang sedang tidur terpaksa meringkuk karena terkejut. Di ambang pintu berdiri tegak Ah Chong. Wajahnya separuh terlindung oleh bayang-bayang. Bangun, katanya ringkas, suaranya berat dan dingin. Saya nak orang pergi tolong kerja kat gudang. Beberapa orang pekerja saling berpandangan dengan mata yang terkejut. Ada yang menahan nafas. Ada yang menundukkan kepala rapat-rapat supaya tidak dipilih. Siti berpura-pura terkejut, bangun dan menundukkan kepala. Ah Chong menunjuk secara rawak dan hati Siti hampir berhenti berdegup apabila jarinya menunjuk ke arahnya. Kamu, ikut saya. Siti bangun perlahan-lahan. Lututnya terasa lemah. Dia tahu bahwa ini mungkin malam terakhirnya. Ah Chong membawanya berjalan melalui halaman yang gelap menuju ke gudang di belakang. Hujan masih turun dengan lebat, membuatkan tanah becak. Cahaya yang malap dari mentol pijar terpancar keluar dari celah pintu gudang. Semakin dekat mereka, semakin Siti mendengar bunyi mesin yang berdengung bercampur dengan bunyi titisan air hujan dari bumbung. Di dalam gudang, bau busuk lebih kuat daripada biasa. Ada bau yang menyerupai darah bercampur dengan bau minyak enjin, membuatkan perut Siti meragam. Ah Chong meletakkan lampu suluh di atas meja dan kemudian berpaling untuk melihat Siti dengan mata yang dingin. Senyuman tipis muncul di bibirnya. Nampak gaya kamu nak tahu terlalu banyak. Saya tak suka pekerja yang menyibuk. Siti menundukkan kepala dalam-dalam, coba mengawal wajahnya supaya kelihatan pucat dan terketar-ketar seperti seorang ibu tunggal miskin yang ketakutan. Tetapi di dalam hatinya doa mengalir tidak henti-henti. Ya Allah, tolonglah aku. Biar aku selamat sampai subuh. Biar aku tahan sikit lagi. Subuh masih jauh. Langit di atas Johor Bahru gelap sepenuhnya. Hanya ada cahaya kilat sekali skala daripada ribut yang masih ada. Di jalan kecil yang menuju ke ladang Ah Chong, deretan kereta hitam berhenti dengan senyap. Lampu hadapan dipadamkan. Hanya ada cahaya merah samar dari rokok seorang anggota polis yang menyala dan kemudian dipadamkan. Penolong penguasa polis sarafanan berdiri di hadapan kereta pertama, berselubung dengan baju hujan. Dia merenung pagar dawai berduri yang dapat dilihat samar-samar dalam kegelapan. Hatinya berdegup kencang, bukan karena ketakutan, tetapi karena dia tahu bahwa di sebalik pagar itu terdapat nyawa Siti dan pekerja-pekerja wanita lain yang perlu diselamatkan. Dia mengangkat tangannya sebagai isyarat. Semua anggota polis menahan nafas. Masa seolah-olah berhenti. Pasukan-pasukan itu dibahagikan mengikut pelan yang telah dirancang. Unit pertama menuju ke pintu depan. Penyepit besi berfungsi. Pagar dawai berduri mengeluarkan bunyi berderit perlahan. Unit kedua menyelinap melalui sawah padi yang basah dan berlumpur. Lumpur melekat pada kasut mereka. Unit ketiga bersiap sedia di sebelah timur berhampiran bilik sewa pekerja. Semua orang bergerak dalam senyap. Hanya ada bunyi hujan yang membantu menutup bunyi tapak kaki. Di dalam gudang, Ah Chong berhenti berjalan secara tiba-tiba. Dia berpaling ke arah pintu. Wajahnya tegang. Sama ada kerana naluri atau kerana mendengar sesuatu, matanya mengecil dengan tajam. Dengar apa-apa? Tanyanya dengan serta-merta. Siti menahan nafas. Jantungnya berdegup kencang. Dia menggelengkan kepala dengan cepat. Pura-pura keliru. Tetapi dalam hatinya dia tahu bahwa Ah Chong mungkin telah merasakan bahaya yang semakin menghampiri. Beberapa saat kemudian, bunyi pintu depan berderit kedengaran dengan kuat, lebih kuat daripada yang dirancang. Anjing-anjing di kawasan kejiranan itu menyalak dengan riuhnya. Ah Chong berpaling dengan cepat. Matanya membulat. Ada orang masuk. Jeritnya sambil mencapai sebatang penyodok berkarat di sudut gudang dan menghalakan ke arah Siti. Kamu tali barut kan? Siti berundur beberapa langkah. Belakangnya hampir menyentuh beg makanan haiwan. Tangannya terketar-ketar tetapi otaknya berfungsi dengan cepat. Dia perlu melengahkan massa sehingga pasukan itu masuk.
Saravanan yang semakin hampir dari arah belakang mendengar jeritan itu. Dia memberi isyarat, cepat. Jangan bagi dia lari. Pagar di belakang telah ditembusi. Beberapa anggota polis berlari terus ke gudang. Bunyi tapak kaki mereka membuatkan Ah Chong bertambah panik. Dia berpaling melihat ke arah pintu dan kemudian kembali merenung Siti dengan mata yang liar. Saya tahu kamu bukan orang biasa. Dalam sekelip mata, Ah Chong mengayunkan penyodok. Siti menundukkan badan dengan cepat. Besi berat itu menghentam beg di belakang dengan bunyi berdebuk. Tiba-tiba pintu gudang ditendang terbuka. Saravanan dan beberapa anggota polis lain masuk. Pistol dihalakan ke sasaran. Lepaskan dia. Suara Saravanan bergema di tengah bunyi hujan dan bunyi mesin. Ah Chong terkejut. Dan kemudian ketawa kecil. Ketawanya serak dan menakutkan. Akhirnya kamu datang juga, tapi kamu dah lambat. Dengan pergerakan yang pantas, dia mencapai Siti dan menariknya ke hadapan. Penyodok berkarat dihalakan ke leher Siti. Kesejukannya menusuk kulit. Siti menjerit perlahan. Badannya menggeletar dengan kuat. Anggota polis mengangkat pistol tetapi Saravanan pantas mengangkat tangan. Jangan tembak. Siti masih dalam tangan dia. Gudang itu bertukar menjadi medan ketegangan. Bau busuk, bunyi mesin, bunyi hujan di atas bumbung, dan nafas semua orang bercampur menjadi satu. Saravanan merenung terus ke mata Ah Chong, coba membaca permainannya. Ah Chong, katanya perlahan tetapi tegas, permainan kamu dah tamat. Lepaskan dia. Kalau tak, kamu takkan keluar dari sini hidup-hidup. Ah Chong tersenyum dengan dingin. Penyodok ditekan pada leher Siti semakin kuat. Hujung besi yang berkarat itu menggores kulitnya perlahan, meninggalkan kesan merah yang perit. Beberapa anggota polis menggenggam pistol dengan lebih kuat, tetapi Saravanan memberi isyarat dengan tegas, jangan tembak dulu. Dia tahu bahwa peluru yang tersasar walaupun satu mungkin meragut nyawa Siti. Dengar cakap saya, Saravanan menyambung. Suaranya menjadi lebih perlahan tetapi tajam. Kamu nak orang ingat kamu sebagai apa, Ah Chong? Sebagai binatang buas yang membunuh wanita yang tak berdaya, atau sebagai orang yang akhirnya mengaku kesalahan sendiri? Pilihan ada pada kamu sekarang. Mata Ah Chong marak dengan kemarahan. Kamu tak tahu apa-apa tentang saya. Dia menarik Siti ke belakang. Belakang mereka bersentuhan dengan pintu belakang gudang. Tangan yang satu lagi mencapai tombol pintu. Jelas sekali dia berhasrat untuk melarikan diri sambil menggunakan Siti sebagai tebusan. Awas! Dia nak lari! Jerit seorang anggota polis. Saravanan pantas mengangkat tangan. Pergerakan pasukannya terhenti. Dia merenung Siti seketika. Dan Siti dengan keberanian yang terakhir memberikan isyarat kecil dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Isyarat bahwa dia bersedia. Dalam sekelip mata, Saravanan membuat keputusan. Dia memberi isyarat dengan jarinya kepada dua orang anggota polis yang menyelinap masuk dari sebelah kiri gudang. Sebaik saja Ah Chong mula membuka pintu, salah seorang daripada mereka melemparkan bom asap kecil ke dalam. Cahaya putih yang terang benderang memenuhi bilik, diikuti dengan bunyi dentuman yang kuat. Ah Chong menjerit. Matanya kabur. Badannya terhuyung hayang. Reaksinya menjadi lebih perlahan. Penyodok terlepas dari leher Siti sedikit. Itulah peluang yang Siti tunggu. Dia menjatuhkan diri ke atas lantai dengan pantas, berguling menjauhi cengkaman Ah Chong. Kesan merah di leher terasa perih tetapi dia tidak mempedulikannya. Sekarang, Saravanan menjerit. Dua orang anggota polis menerkam Ah Chong sehingga penyodok terlepas dari tangannya. Dia coba melawan tetapi bilangan anggota polis lebih ramai. Mereka mengunci lengannya dan menekan ke atas lantai gudang yang basah. Ah Chong mengaum. Mukanya menjadi merah padam. Saravanan berjalan masuk mengambil gari besi dari pinggangnya. Dia membongkok merenung terus ke dalam mata lelaki itu. Permainan kamu dah tamat, Ah Chong. Dengan pergerakan yang stabil, gari dikunci pada pergelangan tangan pemilik ladang itu dengan ketat. Suasana meledak dengan sorakan lega. Anggota polis lain bergegas membersihkan kawasan itu. Ada yang berlari ke bilik sewa pekerja untuk membebaskan wanita yang telah dikurung. Tangisan teresak-esak kedengaran apabila pintu bilik sewa dibuka. Para pekerja yang telah ditahan lama bergegas keluar. Wajah mereka pucat. Ada yang jatuh berlutut di atas tanah yang basah, menangis teresak-esak. Ada yang memeluk tanah. Ada juga seorang wanita yang mencium gambar kecil yang disembunyikan di dalam poket bajunya. Siti masih menggeletar. Ada seorang juru rawat polis yang memapahnya. Wajahnya pucat, rambutnya basah kuyup dengan peluh, tetapi matanya masih bersinar. Dia memegang buku nota kecil yang telah dibantunya keluar dengan erat. Saravanan berjalan ke arahnya, menepuk bahunya perlahan.
Kamu selamat sekarang. Terima kasih, Siti. Tanpa kamu, kami takkan dapat mendedahkan perkara ini. Ah Chong yang kini bergari dan ditekan di atas lantai masih ketawa kecil, walaupun darah mengalir perlahan dari bibirnya. Kamu ingat kamu dah menang? Tiada siapa yang faham. Ini belum berakhir. Saravanan merenungnya dengan dingin. Oh, mungkin belum berakhir tapi dah berakhir untuk kamu. Di luar gudang, subuh mula menjelma. Cahaya jingga terpancar melalui tabir kabus dan hujan menerangi pagar dawai berduri dan lumpur yang becek. Barisan pekerja wanita berdiri bersama, beberapa orang dipeluk oleh pasukan perubatan, beberapa orang masih menangis dengan kuat. Siti duduk di atas kerusi lipat kecemasan, berselubung dengan jaket polis. Matanya merenung ke arah matahari yang terbit. Cahaya matahari itu seolah-olah menjadi saksi senyap bahwa kegelapan malam telah runtuh. Buat pertama kalinya sejak memasuki neraka ini, dia dapat bernafas dengan lega. Saravanan berdiri di sisinya. Wajahnya lesu tetapi dipenuhi dengan kepuasan. Operasi subuh berjaya. Perangkap terakhir telah ditutup. Langit pada pagi itu cerah seolah-olah hujan lebat semalam hanyalah mimpi ngeri yang telah berakhir. Ah Chong yang dirantai dibawa menaiki kendaraan tahanan. Matanya kosong. Senyuman dingin masih menghiasi wajahnya, tetapi kali ini badannya tidak lagi bebas. Jerat undang-undang telah mengikatnya dengan ketat. Para pekerja wanita yang terselamat dibawa ke kemah kecemasan berhampiran jalan di kampung. Pasukan perubatan memeriksa mereka satu persatu, memberikan selimut, makanan panas, dan obat penenang. Bisikan lembut masih kedengaran tetapi perlahan-lahan digantikan dengan suara terima kasih. Akhirnya, mereka telah melihat cahaya lagi selepas terperangkap dalam kegelapan untuk masa yang lama. Siti duduk diam-diam. Badannya masih lemah, lehernya terasa perit dari kesan calar penyodok tetapi hatinya dipenuhi dengan kelegaan. Dia memegang buku nota kecil yang telah dibantunya keluar dengan erat. Benda yang ringkas yang menjadi saksi kepada keperitan dan keberanian. Beberapa hari kemudian, suasana menjadi tenang. Siti telah pulang ke kampung halamannya. Apabila dia turun dari bus yang lama di terminal bus yang kecil, seorang budak perempuan berlari terus ke arahnya. "Mak," jeritnya. Siti menjatuhkan bagnya dan mencapai tubuh kecil itu untuk dipeluk. Anak perempuannya menangis teresak-esak di bahu ibunya dan Siti juga tidak dapat menahan air mata. Ketakutan, kesakitan, dan keletihan. Semuanya seolah-olah hilang dalam pelukan itu. Tidak jauh dari situ, Mak Ciklimah, Ibu Siti, turut hadir. Wajahnya dipenuhi dengan kedutan. Matanya bengkak tetapi senyumannya ikhlas. Apabila melihat Siti, dia berjalan masuk memegang tangan Siti erat-erat menggoncangnya perlahan. "Terima kasih, Nak. Terima kasih karena suara anak saya tak hilang." Kedua-duanya menangis bersama, berkongsi kesedihan yang tidak akan sembuh sepenuhnya, tetapi diringankan oleh kebenaran yang telah didedahkan akhirnya. Penolong penguasa polis Saravanan yang turut menghantar berdiri memerhatikan gambar itu dari jauh. Dalam hatinya dia tahu bahwa case ini bukan hanya mengenai undang-undang atau nomor dalam laporan, tetapi ia mengenai kasih sayang seorang ibu yang tidak pernah mengalah, mengenai keberanian seorang wanita biasa yang sanggup mempertaruhkan nyawanya untuk kebenaran dan mengenai luka yang ditinggalkan oleh jenayah dalam hati keluarga yang ringkas. Saravanan mendongak melihat langit petang. Matahari terbenam, menyinari cahaya keemasan di seluruh sawah padi yang luas. Dia bergumam perlahan seolah-olah berkata kepada dirinya sendiri, "Kegelapan sentiasa ada tetapi selalu ada cahaya yang dilahirkan daripada kasih sayang dan keberanian, dan cahaya itulah yang akan membimbing kita seterusnya." Kisah ini bukan sekadar pengakhiran sesebuah case, tetapi ia merupakan peringatan bahwa di tengah-tengah kekalutan hidup, terdapat orang kecil yang berjuang dengan kasih sayang yang besar, bahwa jenayah boleh bersembunyi di sebalik wajah yang tenang, tetapi kebenaran akan sentiasa mencari jalannya. Dan bagi Siti, subuh baharu telah tiba. Dia tahu bahwa hidup tidak akan mudah, tetapi dia tidak bersendirian lagi. Dia mempunyai anak perempuannya, dia mempunyai keberanian, dan dia mempunyai keyakinan bahwa walaupun malam pernah gelap gelita, subuh akan sentiasa tiba. Kesimpulan dan pengajaran. Kawan-kawan, dari kisah yang panjang ini kita telah belajar bahwa jenayah boleh menyamar di tempat yang tidak dijangka, bahkan di sebalik wajah yang tenang dan penuh belas kasihan. Tetapi satu perkara yang lebih kuat daripada kegelapan ialah cinta dan keberanian. Kasih sayang seorang ibu yang tidak berputus asa, keberanian wanita biasa yang bangkit menentang ketakutan, dan orang yang terus percaya pada kebenaran. Mereka ini adalah cahaya yang menghalau kegelapan. Kehidupan seringkali menuntut kita untuk bersabar, akan ada saat-saat yang